Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan satu e-handbook yang telah saya sediakan, iaitu e-handbook tentang kaedah tok-tok. Jadi dalam e-handbook ini terdapat 5 elemen yang akan diterangkan oleh saya melalui pembentangan e-handbook ini dalam video ini. Jadi sebelum itu sekian penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Niasin Abidin Ali sebagai pensyarah untuk subjek inovasi digital, pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi terus kita pergi kepada slide yang seterusnya untuk e-handbook kaedah tok-tok. Kita pergi kepada bahagian A, iaitu tentang nama produk inovasi digital. Okey. Jadi nama produk yang telah diberikan untuk inovasi digital saya ialah kaedah tok-tok. Jadi sinopsis projek ini dibina ialah kerana melalui sinopsisnya ialah proses penghafalan Al-Quran adalah sebahagian penting dalam tradisi Islam dan mempunyai makna yang sangat mendalam dalam kehidupan seorang Muslim. Jadi, terdapat pelbagai cara yang telah diperkenalkan oleh guru kepada murid tentang macam mana nak hafal Al-Quran kat sekolah. Walau bagaimanapun, sebenarnya pelajar ini mempunyai teknik penghafalan itu sendiri sebab semua murid ni tidak sama cara penghafalan dia. Jadi, melalui kaedah tok-tok ni lah dia dihasilkan bertujuan untuk menjadikan ini merupakan salah satu alternatif untuk murid menghafal surah dengan lebih bagus dan baik. Jadi tok-tok ini memerlukan murid untuk mengetuk pen ke meja secara berirama mengikut teks kod yang disediakan. Murid akan beradaptasi dengan bunyi yang diketuk dan menjadi satu alat untuk menghafal ayat Al-Quran dengan lebih senang. Ini merupakan sinopsis untuk projek penghasil inovasi digital saya. Dan seterusnya kita pergi kepada elemen yang kedua, iaitu tentang elemen B, iaitu tentang apa? Rational project. Kenapa projek ini perlu dibuat? Okey, jadi ada antara isu dan permasalahan utama dan signifikan projek yang menggerakkan pemikiran dan ke bentuk. Okey. Jadi antara isu dia ialah didapati majoriti ustaz dan ustazah waktu saya praktikum tu, saya mendapati bahawa mereka ni sebenarnya ketadusan idea untuk mengajar murid menghafal ayat Quran. Biasanya mereka cuma menyuruh macam tak terserah kepada murid untuk menghafal macam mana, dan yang paling penting perlu hantar tasmih. Itu sahaja kaedah lama dan terus dibuat pada zaman sekarang. Jadi melalui satu inovasi digital TikTok ni lah murid akan lebih cepat ingat, seronok dan gembira untuk menghafal. Inilah antara benda penting dan merupakan satu masalah utama yang mana murid sekarang ni menghafal walaupun tak boleh nak menghafal. Satu tu tak boleh menghafal dah dan tak mengamalkan selepas luar kelas. Jadi inovasi inilah merupakan salah satu signifikannya projek ini untuk dibina supaya melahirkan pemikiran yang baru tentang bagaimana kita nak menghafal Al-Quran dengan lebih gembira. Dan seterusnya, antara elemen dalam rasional projek ini dibina ialah kerana apa? Melalui objektif. Okay. Objektif projek tok-tok ini yang pertama, dia terbahagi kepada dua aspek, iaitu antara pelajar sekolah dan guru. Kalau lebih kepada murid ni, kita nak tekankan kaedah tok-tok ni adalah untuk melahirkan murid yang gembira, yang seronok untuk menghafal, tak kisah di dalam ataupun di luar kelas. Sebab apa? Kaedah yang lama ni merupakan kaedah yang dah klise untuk murid-murid hafal. Jadi melalui kaedah baru ni lah, murid-murid akan lebih seronok, lagi-lagi lebihkan kepada bentuk irama dan lagu. Dan seterusnya, untuk tadi aspek murid, sekarang kepada aspek guru. Guru melalui digital ni lah yang menyebabkan murid ni, guru boleh menyebabkan tenaga, masa dan segalanya lah apabila rujukan yang kita sediakan melalui digital, iaitu melalui QR ni, boleh menyebabkan murid merujuk kepada QR ni tanpa bantuan guru, bila-bila masa, di mana-mana sahaja. Jadi ini merupakan objektif tok-tok ini dibina, iaitu untuk membantu murid sendiri dan maupun guru. Itu adalah objektif projek. Okey, selesai elemen yang pertama dan yang kedua, kita pergi kepada elemen yang ketiga, iaitu tentang strategi penyelesaian. Okey, saya nak huraikan antara strategi penyelesaian dan idea reka bentuk yang digunakan. Okey. Sekarang kita pergi kepada isu yang pertama. Isu dulu kenapa? Sebab murid ni tak boleh nak hafal surah surah Al-Qur'an ke surah Al-Syirah di dalam maupun di luar kelas.
Inilah antara isu utama kita nak suruh kita nampak sangat murid ni tak boleh nak hafal dengan senang. Sebab apa? Mesti ada sebab kenapa murid ni tak boleh nak hafal dengan senang. Sebab mereka ni cepat bosan dan tidak fokus dalam kelas tu. Sebab guru ni mengajar chalk and talk menyebabkan murid ni macam tak perlulah aku nak ni, tak perlulah aku ni. Okey, itulah kenapa murid tidak mampu mengingat dan tidak menjaga hafalan. Okey, jadi antara kaedah yang telah saya membuat satu inovasi ni adalah merupakan satu inovasi TikTok, satu inovasi digital TikTok. TikTok ni apa? TikTok ni memberi penekanan terhadap ritma lagu dalam menghafal. Benda yang baru kan? Kita menghafal Al-Quran sambil menggunakan ritma lagu yang telah dibina melalui ketukan pen sendiri. Okay. Jadi apakah kesan melalui ketuk-ketuk menggunakan lagu ni? Murid akan lebih senang nak menghafal. Okay, nampak? Dan seronok untuk menghafal. Tak kisahlah kat luar, kat dalam murid akan macam terngiang-ngiang untuk ingat ketuk-ketuk sambil menghafal. Okey, itu kesan ni. Jadi implikasi dia, kesan yang secara keseluruhan dia adalah timbulnya strategi pembelajaran yang boleh digunakan semua guru selepas ini, khususnya untuk bidang Al-Quran kepada. Okay, itu adalah strategi saya. Dan seterusnya, sebenarnya tentang teknik TikTok ni sebenarnya bukan dah banyak lah. Ini berkaitan antara kaedah TikTok ni dengan kajian-kajian yang melampau. Okey. Kajian-kajian lampau. Okey, jadi terdapat 5 kajian yang saya dah jumpa. Yang pertama ialah melalui Nur Najihan Jaafar yang menyatakan teknik TikTok ni merupakan teknik yang tercetus daripada perkembangan semasa pendidikan Al-Quran. Ya, daripada zaman dulu, zaman sekarang barulah tumbuh macam tu. Dan hasil daripada kajian menyatakan bahawa teknik seperti TikTok ni memberikan impak jauh lebih berkesan daripada yang biasa-biasa saja, kaedah biasa. Dan yang kedua dia menyatakan oleh Muhammad Asri tentang teknik moden. Okay, dia panggil TikTok ni adalah teknik moden. Teknik moden ni baik dan menunjukkan bahawa responden dapat memberikan komitmen terhadap program hafazan ini dengan baik. Jadi situ jelaslah sebenarnya responden ni tertarik dengan kaedah TikTok. Dan yang ketiga melalui Syafi'i 2018 yang menyatakan bahawa 85% dalam Masjid Uniza yang menyokong dan menggunakan kaedah TikTok. Dan seterusnya melalui Nur Syida 2018 kajian yang menyatakan bahawa teknik Al-Baghdadi ni lebih praktikal daripada teknik Iqra' yang telah kita guna sejak lama ke dalam diri kanak-kanak. Tapi dalam masa yang singkat lah. Okay. Dan seterusnya yang kelima menyatakan bahawa TikTok ni diterima pakai oleh pelajar universiti sebagai satu alternatif dalam menghafal Quran. Dan universiti itu adalah merupakan satu universiti di UIT. Itu merupakan 5 kajian berkaitan dan seterusnya, ketiga tentang strategi penyelesaian tadi kan. Okey, idea ni nak ambil dari mana sebenarnya? Okey, bukan nak ambil daripada manalah. Saya sebenarnya mengadaptasi idea daripada model ni kepada teknik kaedah TikTok. Jadi model yang telah diambil ataupun diadaptasi ialah daripada model teknik hafalan Al-Baghdadi. Sebenarnya kita tahu Al-Baghdadi ni dah famous dah sebenarnya. Banyak cara teknik yang dia menyediakan. Antaranya yang ketuk-ketuk tu lah. Okay, jadi apa yang saya adaptasi daripada model teknik ni? Daripada model teknik ni saya telah adaptasi satu apa? Saya telah membuat satu kod. Kod TikTok ni yang menyebabkan murid senang tengok, lihat jelas dan boleh menggunalah kod tu. Dan seterusnya saya menyediakan QR code. QR code ni lah yang benda yang baru tentang inovasi digital yang saya telah menyediakan satu QR code yang terus hantar link tengok video yang telah saya sediakan bagaimana untuk kita menggunakan kaedah TikTok. Jadi itu merupakan satu adaptasi daripada model teknik hafalan Al-Baghdadi yang terkenal. Okey, seterusnya kita pergi pada elemen B, elemen yang keempat iaitu elemen penggunaan. Okey. Sejauh manakah pelajar menggunakan projek inovasi digital ini dalam pengalaman pembelajaran bermakna? Okey, kalau nak kata pasal kekerapan, kita boleh tahu bila murid dah seronok, murid dah faham tentang TikTok ni, memang kalau kita kaji tentang kajian-kajian sebelum ni, ada menyatakan bahawa mereka
dalam kelas pun guna, luar kelas pun guna, tengok cermin pun guna. Nampak tak? Ni semua kekerapan pelajar boleh menggunakan projek ini. Dan seterusnya untuk masa, seperti kekerapan tadi, masa ni tak kisah. Pagi, siang, petang, malam, semua pelajar boleh gunakan. Okay, dan seterusnya, emosi. Okay, melalui alat digital, handset. Bila cakap handset je, cakap budak, memang akan sonok. Budak cakap handset. Kat situlah kita main dengan emosi budak. Jadi melalui emosi yang seronok, emosi yang sangat stabil boleh menyebabkan projek ini berkesan kepada murid-murid. Dan seterusnya secara kognitif. Okey. Pengambulan teknik hafalan tok-tok dengan teknologi digital telah membantu pelajar memperkuat kemampuan ingatan mereka. Jadi dari situlah bila dia dah selesa, dia dah tahu cara guna tok-tok, jadi dengan lebih cepat dia dapat menghafal. Di situlah dapat memperkuat kemampuan ingatan mereka. Mereka mampu mengingat dan memahami ayat Quran dengan lebih baik. Peningkatan kemampuan kognitif ini juga tercermin dalam pencapaian akademik mereka dalam pelajaran agama dan disiplin lain. Itu jelaslah projek ini memberi kesan kepada kognitif. Okey. Penggunaan dari aspek aplikasi pembelajaran bermakna iaitu 6C. 6C itu apa? Yang pertama citizenship, yang kedua karakter, ketiga collaboration, keempat communication, yang kelima creativity dan keenam critical thinking. Okey, daripada penggunaan dari aspek aplikasi pembelajaran bermakna yang pertama iaitu tentang citizenship, iaitu kewarganegaraan. Melalui penghafalan, kaedah tok-tok ni yang boleh menyebabkan murid lagi cepat hafal, di situlah, di samping itulah, murid ni akan dapat cepat untuk menghafal dokumen-dokumen penting seperti pidato. Dan pidato daripada tokoh ni kita dengar, mungkin kita macam tak ingat sebab kita selalu dengar macam kita rasa bosan. Tapi budak yang selalu dah cepat menghafal ni, dia akan lebih cepat untuk menghafal apa yang dia dengar, terutamanya macam seperti pidato, kewarganegaraan tu yang menyebabkan membentuk mereka untuk membina dan memahami warisan kewarganegaraan dan visi masa depan. Okey, dan seterusnya yang kedua, yang kedua sahsiah, karakter sahsiah. Jadi melalui penghafalan ayat Al-Quran dengan lebih cepat, dengan itulah lebih cepatnya untuk dia orang menghafal dan pengamalan teks-teks doa. Okey, bila dia orang dah hafal teks doa ni lagi banyak, lagi cepatlah, lagi baguslah aspek rohani budak ni, khususnya dalam hal berdoa dan berkomunikasi dengan Allah. Di situ berkomunikasi dengan Allah tu semua dah settle dari segi dunia dan akhirat. Dan seterusnya, C yang ketiga iaitu kolaborasi. Okey, jadi dalam Al-Quran, dalam penghafalan Al-Quran ni, seperti yang kita tahu, bukanlah hafalan ni seorang-seorang. Dia orang sebenarnya kolaborasi antara satu kumpulan. Jadi melalui satu kumpulan tu berlakulah kolaborasi, di mana melalui penghafalan tu contoh dia dengar orang ni tak elok. Jadi dia beri semangatkan ni. Itu merupakan kolaborasi yang telah dibina melalui inovasi digital ini. Dan seterusnya yang keempat, komunikasi. Seperti yang kita tahu, murid telah menghafal surah ayat Al-Quran yang berasal daripada bahasa Arab. Jadi di situlah terdapat satu kebaikan yang bagus tentang komunikasi ni, ialah apabila murid selalu menghafal tentang Al-Quran, memahami ayat Al-Quran, di situlah terbinanya vocab yang banyak tentang bahasa Arab dan boleh menyebabkan murid ni senang untuk berkomunikasi dalam bahasa Arab dengan lebih bagus. Dan seterusnya, C yang kelima iaitu creativity, penyampaian kreatif ayat-ayat Al-Quran. Jadi melalui kita dah hafal Al-Quran gunakan lagu, seperti itulah murid-murid ni boleh membuatkan untuk penyampaian satu ayat Al-Quran tu dengan menggunakan lagu juga. Jadi murid yang lain akan lebih cepat untuk ingat. Dan seterusnya, C yang keenam ialah pemikiran kritis. Bila apa yang menggunakan pemikiran kritis? Tafsir Al-Quran. Ingat senang nak tafsir Al-Quran? Tak. Jadi melalui pemikiran kritis, menghafal sambil memahami ayat Al-Quran, itu akan menimbulkan satu pemikiran kritis yang tercipta daripada penelitian ayat Al-Quran yang telah dihafal dengan cepat. Itu merupakan penggunaan dari aspek 6C. Dan seterusnya, kaedah untuk memproduksi inovasi digital. Seperti yang kita tahu, YouTube. YouTube ni memanglah satu cara yang boleh menyebabkan murid ni lebih cepat dapat tengok, murid lebih senang capai nak tengok benda tu. YouTube ni memang common lah untuk semua. Jadi YouTube ni biasalah dia akan menunjukkan demo untuk menggunakan inovasi digital ni dengan lebih
cepat dan ringkas. Dan seterusnya TikTok. TikTok ni sama. Semua media-media yang ni, YouTube ke TikTok merupakan cara mempromosi produk dengan lebih cepat, efisien dan ringkas. Dan seterusnya sekolah. Okey, apa maksud mempromosi produk kat sekolah ni? Okey, melalui penyertaan tentang pertandingan inovasi di sekolah ataupun apa-apa yang berkaitan dengan inovasi, masa itulah antara cara untuk guru ataupun saya mempromosi produk inovasi digital ni. Dekat situlah semua guru, pelajar, kadang-kadang ibu bapa, guru besar, staf kerani semua boleh lihat apa yang saya buat produk. Dan seterusnya yang keempat ialah webinar. Webinar ni sebenarnya dia free of charge. Kita boleh guna Meet, kita boleh guna Team, kita boleh guna pelbagai cara untuk kita mempromosi melalui webinar. Webinar ni adalah satu kaedah yang paling bagus untuk kita mempromosi produk inovasi digital, lagi-lagi dengan kemudahan teknologi pada masa kini. Itu merupakan kaedah. Dan yang keempat, ini merupakan antara bukti-bukti yang menunjukkan saya telah melancarkan produk inovasi digital ini. Contohnya bercetak di situ kita boleh nampak saya telah pergi kepada satu sekolah untuk membuat pilot test untuk menunjukkan bahawa inovasi digital ini diterima pakai oleh budak. Dan seterusnya QR ada juga saya tunjukkan bagaimana saya mengajar murid untuk menggunakan kaedah TokTok. Dan seterusnya ada juga link yang menunjukkan murid pada waktu yang singkat pun murid boleh menghafal ayat Al-Qad ni dengan lebih cepat melalui mengikut hikmah lagu Al-Qad melalui ketukan. Jadi boleh tekan link tu ataupun boleh QR. Dan seterusnya elemen yang kelima dan yang terakhir iaitu tentang impak ke atas pembelajaran pelajar. Impak utama ke atas satu tentang impak utama ke atas pengalaman pelajaran dan pencapaian pelajar-pelajar ada tiga impak utama ke atas pengalaman pembelajaran. Yang pertama, akses yang mudah dan flexibility. Jadi murid akan lebih cepat untuk mendapat akses yang mudah dan flexibility dalam suatu pengajaran dan pembelajaran. Di mana seperti yang kita tahu, saya telah sediakan QR boleh menyebabkan murid lagi cepat untuk mendapat rujukan daripada diorang kena cikgu ni macam mana, tu baru seorang. Kalau 40 orang menanyakan soalan pada satu guru, nampak? Inilah yang menunjukkan antara impak utama dalam pengalaman pelajaran dan pencapaian pembelajaran ialah melalui akses mudah dan flexibility. Yang kedua iaitu interaktif dan imersif. Kita tahu kalau kita tanya cikgu pun kadang-kadang ada emosi dia, ada waktu dia yang dia nak jawab, waktu dia tak nak. Melalui inovasi digital ini boleh menyebabkan media interaktif di mana ada suara, ada video daripada handset tu. Handset ini merupakan salah satu cara untuk kita tarik minat murid. Jadi inilah antaranya impak utama boleh menyebabkan murid ini interaktif dan imersif. Dan yang ketiga ialah pembelajaran jangka panjang. Jadi tak kisah ke mana-mana, dari mula dia belajar sampailah akhir waktu dia bekerja sampai pun dia boleh merujuk, dia boleh lihat apa yang dibuat oleh inovasi digital ini. Jadi ini merupakan tiga impak utama ke atas pengalaman pembelajaran dan pencapaian pembelajaran pelajar. Dan seterusnya kedua iaitu mendapat maklum balas. Hasil dari promosi produk inovasi digital telah direka dan membuat penilaian terhadapnya. Jadi terdapat 3 maklum balas yang kita boleh dapat. Antaranya ada pelanggan yang menyatakan bahawa muka depan produk pun dah nampak sangat positif. Namun beberapa pengguna juga ada menyatakan bahawa terdapat masalah teknikal lah. Seperti yang kita tahu bila kita guna digital ni tak ada masalah, contoh lag ke ataupun slow suara. Itu merupakan antara balas lah. Dan seterusnya yang kedua, ada juga menyatakan bahawa minat guru yang tengok tu sendiri dan murid sendiri semakin meningkat bila tengok produk inovasi digital ini. Jadi di sinilah pencipta inovasi ini memanfaatkan momentum ini dengan menyusun kempen pemasaran digital. Dan seterusnya ada juga yang mengatakan bahawa daripada guru sendiri bila saya lakukan dalam talian, ada yang menyatakan bahawa terdapat juga beberapa ciri yang kurang. Jadi saya mengambil penindakan melalui menambah beberapa ciri baru ke dalam produk inovasi digital untuk melalui keperluan mereka lebih baik.
Seterusnya E ketiga yang menyatakan bahawa huraikan sejauh mana projek ini telah meningkatkan kemahiran pencapaian belajar dari aspek kemahiran. Ada banyak, ada 4 yang saya boleh senaraikan dan sebenarnya banyak lagi. Okay, yang pertama adalah melalui kemahiran teknologi maklumat. Kita nampak sangatlah murid tu akan belajar dengan lebih kendiri, dengan lebih IT. Okay. Dan seterusnya melalui kemahiran digital literasi. Nampak adanya diorang berkomunikasi bukan setakat dengan orang tapi melalui internet. Diorang boleh dengar, diorang boleh belajar tanpa menanyakan kepada orang yang maujud. Dia boleh bertanya kepada orang lain. Dan seterusnya yang ketiga melalui kemahiran pemikiran kritis dan kreatif. Menghafal ayat Quran menggunakan kaedah lagu ni boleh menyebabkan pemikiran kritis dan kreatif untuk setiap belajar. Dan seterusnya yang keempat melalui kemahiran pembelajaran seumur hidup. Seperti yang saya terangkan tadi, projek ini boleh menyebabkan kemahiran IELTS 4.0 budak secara berterusan. Okay. Dan seterusnya E yang keempat iaitu huraikan sejauh mana projek ini memberi kesan kepada perubahan sikap dan peningkatan kemahiran sosial pelajar. Perubahan sikap kita boleh nampak apa? Murid akan boleh menambah kesabaran dan kekuatan ketahanan. Apa maksud dia? Untuk menghafal menggunakan kaedah tok-tok ni memanglah senang tapi tetap memerlukan kesabaran dan ketahanan. Jadi melalui inilah murid akan lebih baik dalam menghadapi cabaran pembelajaran yang berterusan. Dan seterusnya antara perubahan sikap ialah melalui kemahiran kendiri dan kekuatan mental, di mana pelajar akan mengalami peningkatan keupayaan untuk bekerja secara mandiri, secara seorang-seorang je. Sebab bila kita dah belajar online, kita boleh belajar seorang-seorang. Jadi itu akan menimbulkan sifat berdikari kepada diri sendiri dan cabaran mental lah bila kita nak menghafal satu benda. Dan seterusnya melalui memberi kesan kepada peningkatan kemahiran sosial pelajar, iaitu bila kita dah menggunakan kaedah ni, ada juga masa kita menggunakan kaedah pembelajaran menghafal dia secara bersama-sama. Jadi melalui itulah kita boleh membantu antara satu sama. Itu adalah benda basic yang boleh meningkatkan kemahiran sosial pelajar. Dan seterusnya melalui kemahiran komunikasi dan kolaborasi. Seperti mana yang boleh saya nyatakan bahawa antara guru dan ahli komuniti lain pun, murid ni boleh menyebarkan, boleh memberitahu benda yang baik tentang inovasi digital yang telah direkam. Dan seterusnya yang kelima ialah dan terakhir ialah memerlukan ini bahagian adalah tentang bukti, iaitu tentang contoh keputusan peperiksaan dan sebagainya melalui bentuk portfolio bercetak dan portfolio digital. Jadi saya telah sediakan bahawa antara contoh keputusan pasca ujian murid, ni nama dia lah Haji Takwa Biswaya, dia menyatakan bahawa untuk surah Al-Qad pada 10 minit, 15 minit dia boleh dah betul 80%. Ini merupakan contoh bukti di mana keputusan ujian ini menyebabkan murid boleh menghafal. Dan ini ada juga refleksi pelajar, dia menyatakan bahawa belajar ni best. Belajar melalui kaedah tok-tok ni seronok dan best. Dan seterusnya melalui refleksi pelajar juga ada yang menyatakan, saya ada buat satu audio iaitu menyatakan bahawa murid ada mengatakan bahawa seronok untuk belajar dan lebih cepat untuk dia menghafal surah Al-Quran. Jadi selesai E5, ini adalah merupakan rujukan saya telah gunakan untuk menyiapkan e-handbook tadi tentang kaedah tok-tok. Jadi sekian, dah sampai pada page yang terakhir, maka berakhirlah pembentangan saya pada hari ini untuk handbook ini. Jadi saya dahulukan dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.